واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada 3 ayat, pada ayat 97, 98 dan 99 daripada surah yang keempat, surah An-Nisa. Surah yang berkaitan dengan keadilan di dalam sebuah rumah dan keadilan di dalam sebuah komuniti masyarakat. Dan pada hari ini kita akan terus membaca, memahami bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas. Lama dah ini. Merah kan ya? Merah. Tapi di depan kita ada hijau dan merah. Oh, ada hijau dan merah. Kita nak lalukan ahlan wa sahlan wa marhaban buat jemaah. Oh, macam mana Safas? Jemaah kelas bawah pokok Ar-Ridwan, Ampang, betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu sebab hijau. Macam mana bawah pokok tu? Jemaah kelas bawah pokok Ar-Ridwan. Dia macam Bayatul Ridwan. Bayatul Ridwan. Masya-Allah, masya-Allah. Nanti kita akan dengarkan suaranya lah. Ya, dia sampai surah 48 nanti Ustaz ya. Surah Al-Fath itu memang surah turun berkaitan dengan dekat pokok lah. Tapi pokok tu tak ada dah. Tak ada. Ini ikut masya-Allah jemaah ni. Masya-Allah, selamat datang. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita juga bersama dengan kumpulan Al-Kahfi, Taman Desa Mawar, Tanjung Karang. Assalamualaikum. Oh, ini daripada gua pula Ustaz ni. Dua kumpulan hari ini bersama. Gua dengan pokok. Ya, gua dan pokok. Subhanallah. Bersama dengan Istiqamah. Bersama dengan Istiqamah. Ahlan wa sahlan ya, kumpulan yang bersama. Dan kita doakan kepada semua yang hadir di studio dan juga yang berada di rumah pada hari ini Ustaz ya, untuk terus istiqamah bersama panduan daripada Al-Quran. Kita mohon pada Allah diberikan ilmu dan juga hikmah daripada Al-Quran yang kita baca lazimi pada setiap hari, dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 3 ayat yang kita akan baca fahami pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-97, balasan orang yang meninggalkan jihad dan juga hijrah tanpa alasan. Diikuti pada ayat yang ke-98, golongan lemah yang dikecualikan daripada berjihad, dan juga pada ayat 99, pengharapan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 97 hingga 99 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita meneruskan bahagian yang kedua muka surat 94, dan kita nak baca saat ini 3 ayat 97, 98 dan juga 99. Dan pastinya kita nak baca sama-sama bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di rumah ataupun di mana juga berada, juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di studio. Kita nak mencuba bacaan kita untuk round atau pusingan yang pertama ni. Kita cuba dengan bacaan Murattal Bayyati. Murattal apa? Bayyati. Jemaah kelas bawah pokok mesti boleh ni. Saya masih nak tanya lagi ni.
bermula kelas tu di bawah pokok ke, ataupun memang sekarang berjalan di bawah pokok ke, Ataupun memang selalu ataupun tanam pokok. siapa tanam pokok. Sambil Nanti kita tanya Kita nanti. nanti tanya. Kita kongsikan nanti dengan tuan-tuan di rumah juga. InsyaAllah. Baik. Jadi kita mula ayat 97 hingga 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-97 hingga 99 untuk sama-sama kita menghargai Ustaz ya, betapa perjuangan orang-orang terdahulu ya. Kalau dalam ayat yang ke-95 Allah memuji kepada mereka yang berjuang iaitu al-mujahidun Ustaz ya, mereka yang bersungguh-sungguh fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan diikuti pada ayat yang ke-97 ini Allah memberi komentar menegur kepada satu lagi kumpulan yang dinyamakan apabila Allah menyatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, iaitu yang satu kumpulan yang dimatikan Ustaz ya, yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka ini menzalimi diri mereka. Cerita apa ni? Ini kumpulan orang yang tidak mahu berhijrah, yang tidak mahu berhijrah, dan mereka ini tidak mahu bersungguh-sungguh berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah pada kumpulan orang-orang di Mekah yang tidak mahu berhijrah, tidak mahu berhijrah ke Madinah, dan mereka ini berhidup bersama dengan orang-orang kafir ya di Mekah itu. Dan bila berperang ya, bila dibalingkan anak panah ataupun tombak ke apa sebagainya ke dalam kumpulan orang-orang kafir, terkena kepada orang Islam ini ya, orang Islam ini. Jadi bila mereka kena, ada yang cedera, ada yang meninggal tawaffahumul malaikah itu, maka
Allah menyatakan mereka ini mati dalam keadaan zalimin, ya, iaitu dalam keadaan menzalimi diri mereka, dan malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, ya, bagaimana kamu berada dalam keadaan begini, ya, berada dalam kelompok orang-orang yang tidak beriman, yang berbuat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka respon daripada mereka ialah qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang yang lemah. Kita ni tak mampulah, ya, nak buat perubahan. Kita, ya, itu alasan yang mereka beri. Maka dibalas oleh para malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, fatuhajiru biha, ya, sepatutnya kamu berhijrah, buat perubahan. Ya, dalam konteks kita Ustaz ni, kadang-kadang ada orang di tempat kerja, ada arak kan, dia kata nak buat macam mana, saya ni apa, kalau dia orang cakap apa, kalau perumpamaan tu macam timun kan, apa, dilenyek, dipenyek, lebih kurang gitulah ya. Nah, tapi nak point ni ialah apa? Saya tak boleh buat apa-apa. Saya mustad'afin. Saya ini ditindas, ya. Itu yang disampaikan mereka. Maka apakah balasan pada mereka yang tidak mahu berhijrah daripada daerah kufur, daripada perkara-perkara keadaan yang tidak beriman itu? Allah menyatakan faulaika ma'wahum, bagi mereka ini tempat tinggalnya ialah apa? Pasal mereka ingatkan inilah tempat persembunyian ataupun perlindungan mereka, awa, ya, ma'wahum daripada perkataan awa. Rupanya Allah kata, okey, silakan pergi pada satu tempat awa perlindungan, namanya Jahannam. Masya-Allah. Kamu berlindung di sebalik orang kafir, di sebalik orang-orang yang menzalimi, kamu teruskan dapatkan kepanasan itu, wasa'at masira, dan ini adalah tempat yang buruk, Ustaz, ya, yang paling buruk. Dan ini adalah kebalikan, ya, terbalik daripada ayat yang ke-69, ya, bila Allah menyatakan pada ayat 69 itu sebelum ini, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-89, wa hasuna ulaika rafiqa, ya, iaitu ini adalah tempat yang paling baik, yang temannya baik. Tapi kalau dalam ayat yang ke-97 ini, tempat yang paling buruk. Ini cara ringkas, dan kita nak melihat mengapa jadi begini dan apa kaitan dengan diri kita, hidayah daripada ayat ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed, with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Minhu majahina, warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat daripada ayat 97 hingga 99 Ustaz ya. Ayat 97 tu agak panjang, satu dialog di antara malaikat dan orang-orang yang meninggal, yang mati dalam keadaan menzalimi diri mereka. Dan apa yang kita belajar daripada ayat 97 itu, mereka tidak berhijrah Ustaz ya, daripada tempat yang penuh dengan kekufuran ya kepada Allah SWT. Dalam konteks kita sekarang ini adalah berkaitan dengan tempat kerja, kalau katakan dia penuh dengan maksiat ataupun dosa, rasuah, riba dan sebagainya, itu pelajaran yang boleh kita ambil. Kalau dahulu mereka ini berada di Mekah, tak nak berhijrah ke Madinah. Dan ada 3 orang dalam menurut As-Sudi ya, dia menyatakan ketika Al-Abbas, Uqail dan Naufal ditawan ya, mereka ditawan, maka Rasulullah berkata pada Al-Abbas, tebuslah dirimu dan anak saudaramu pasal kena tawan kan ya. Jadi Abbas berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ni solat? Mereka ni orang Islam ya. Tapi Rasulullah kata, pasal kamu melawan, maka kamu akan dilawan. Maksudnya mereka menyertai kepada tentera musyrik ya, kepada tentera musuh, maka akhirnya mereka itu juga akan dilawan pasal menjadi musuh kepada Islam. Walaupun solat bukan menghalalkan untuk saya boleh bersekongkol dengan segala dosa, maksiat, kekufuran dalam pihak musuh kepada umat Islam. Dan ayat 97 ini juga bila mereka menjawab Ustaz ya, bahawa kunna mustad'afina fil ard, iaitu kami ini orang yang lemah di muka bumi. Mereka ni bila dah tak dapat berhijrah, mereka buat silap, mereka menyalahkan kepada persekitaran. Ini pelajaran yang kita kena ambil, bahawa dalam hidup kita ni kalau ada yang kata saya ni tak pandai baca Quran pasal dulu mak saya tak ajar kan, ataupun ayah saya tu garang sangat saya pun, dia menyalahkan orang lain, tu sebenarnya adalah cara jawapan yang ada dalam ayat ini. Tidak dibenarkan. Pasal apa? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas kan, cikgu banyak kan, boleh cari Ustaz Tar kan, hubungi sahaja dekat internet, ada macam-macam cara nak belajar Ustaz kan. Jadi apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak mengikut kepada syariat, dia perlu berhijrah dan jangan bagi alasan. Ya, orang ni begitu, orang begini, saya ni tak boleh belajar agama pasal saya kena duduk rumah, tak boleh. Sekarang dah ada TV pula Ustaz kan, dah ada Facebook dan sebagainya. Ini adalah satu peluang untuk kita berhijrah menggunakan semua fasiliti ataupun kemudahan yang Allah berikan. Dan siapakah yang dikecualikan daripada kumpulan ini? Ayat 98 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk memahami perkara ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca ayat yang ke-90. 8 ada kalimah mustad'afin. Hati-hati kalimah mustad'afin supaya huruf dad itu tidak melantun. Mustad'a tak nak mustad'afin. Nanti insya-Allah kita akan belajar atau kita akan praktik nanti ya. Ayat 98, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hila يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat yang ke-98, kecuali mereka yang tertindas baik lelaki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jadi ini kekecualian Ustaz ya, pengecualian yang Allah berikan kepada mereka yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka tidak berhijrah. Yang pertama siapa? Di kalangan lelaki, wanita dan anak-anak yang tidak mampu untuk hilah. Hilah ini untuk mencari macam bahasa Melayu lah, ada hilah. Ya, ada strategi untuk berhijrah. Dia tak pandai pasal dia ialah mungkin orang biasa, dia tak pandai nak cari. Kalau baca Quran tadi Ustaz dia tak tahu nak guna internet, dia tak tahu nak guna telefon, yang itu, dan dia tak pandai nak strategi nak cari ustaz macam mana ni, kan dia tak tahu, tak ada strategi. Itu hilah. Dan yang keduanya wala yahtaduna sabila, mereka itu tidak mengetahui jalan, ya, tak mengetahui jalan untuk belajar Quran, boleh buka TV dan akhirnya keluar pukul 12 my Quran time. Dia tak tahu, nak buka TV pun tak tahu. Ya, jadi mungkin ada orang begini, mungkin kerana masalah deria dia, ya, ataupun mungkin di rumah tak ada TV. Ya, di rumah tak ada TV, tak ada internet. Jadi perkara ini dikecualikan bagi mereka yang tidak mampu untuk berhijrah kepada Al-Quran. Dalam konteks asal ini ialah daripada Mekah nak menuju Madinah, itu dia mungkin tak tahu macam mana nak pergi Madinah. Dia tak pernah keluar daripada Mekah. Tak pernah keluar daripada Mekah, ya. Jadi ini dikecualikan, tapi selain daripada kumpulan ini, maka Allah memberikan dialog ayat 97 itu Ustaz ya. Maksudnya ialah kita tak tahu dialog ini akan berlaku kecuali apabila kita membaca Al-Quran, dan ini adalah realiti tentang mindset ardullahi wasi'ah. Zaman sekarang kalau orang belajar dalam buku saat ini dia kata growth mindset. Ya, minda yang membesar, ya, growth, ya. Dia boleh untuk meluaskan lagi potensi yang ada. Kerana apa? Kerana memang Allah ini Rabb, dan Rabb itu mendidik dan meluaskan potensi, ya, to grow sebenarnya. Itu sebabnya apabila kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu bahawa Rabb ini adalah mendidik. Itu sebabnya daripada Rabb keluar perkataan tarbiyah. Tarbiyah. Bila kita mengikuti tarbiyah daripada Allah SWT, bila kita baca Al-Quran ini, sebenarnya ini diajarkan Allah, allamal Quran. Kesannya ialah kita akan cari jalan, kita akan meluaskan potensi, membesarkan potensi, berbanding dengan kita rasa bahawa saya ni tak boleh. Kan? Fixed mindset. Kan? Saya tak boleh. Hari ni memang dah 30 tahun dah karat dah dengan Quran, tak boleh nak baca. Apanya? Lidah keras. Lidah keras. Bila cakap lidah keras ini betul ke tak betul sebenarnya Ustaz? Dia sebenarnya ialah kalau kita lama sangat tak baca Al-Quran, ya, dia boleh lidah keras lah. Boleh lidah keras. Secara kita kata asasnya lidah kita tu tak keras macam keras tak. Kalau keras itu nak makan pun tak boleh kan. Tapi bila baca tu dia bunyi keras. Okey. Alam Allah. Sebab lama tak baca. Lama tak baca. Jadi jangan tinggal lama sangat. Bila baca merangkak-rangkak tak apa. Jangan tinggal lama. Dia macam orang pergi London, lepas tu lama tak cakap bahasa Melayu Ustaz ni kan. Jadi dia bahasa dia macam Ustaz nak. Dia kan macam kalau dia sebut carry. Okay. Carry camping. Jadi dia dah keras sikit ni pasal orang dia ampang je. Silap. Baik. Jadi tapi lepas tu boleh latih balik Ustaz ni. Okeylah, dah selalu setiap hari boleh ni insya-Allah. Ya, dengan cara mencari cikgu, ya, mencari strategi hilah dan juga mencari jalan Ustaz kan. Dengan TV sekarang dah ada internet, dan semua ini adalah ruang untuk kita melakukan hijrah Ustaz ya. Quran kita, ada yang kata saya tak tahu solat kan, ataupun tempat kerja saya tak boleh solat. Saya memang kena, saya pernah ada seorang kawan dia kata dia tak boleh sembahyang Jumaat. Pasal dia kerja di sebuah negara yang majikan dia tak benarkan. Jadi pada waktu itu ayat ini menjadi sebagai satu panduan, ya, ataupun ada yang kata bahawa saya kena beli rumah memang kena buat pinjaman, ada riba. Sekarang kita bercakap tentang ardullahi wasi'ah, ya, ada banyak pilihan, dan cari tempat yang tidak melibatkan riba, dan jangan sampai kata Allah, kalau tak itu macam mana saya nak pergi kerja. Semua itu istilahnya mustadafin, ya, iaitu mereka yang ada fixed mindset ataupun pemikiran yang tertindas. Dan orang yang tertindas ini kita belajar dalam surah Al-Baqarah Ustaz ya. Bani Israel bila ada mustadafin mindset ini, mindset rasa ditekan, dijajah, dia bila dah Nabi Musa nak selamatkan dia pun, dia masih lagi nak pilih makanan yang lama dia. Dia tak boleh berubah. Kan, dia berikan manna wassalwa, kan, dia kata nak bawang. Kan. Dia dah pergi ke program, dah ada buffet apa sebagainya, ada macam-macam, dia kata
tak sedap makanan ni, mana budu. Contohnya kan. Dia sebenarnya dah pergi ke depan. Ini bukan salah nak pilih budu kan. Tetapi nak ceritanya ialah dia tak sanggup duduk dekat satu tempat yang isunya makanan tak sedap. Dia rasa tak boleh. Betul. Tak boleh go on. Tak boleh go on. Jadi ini adalah penerangan lanjut daripada apa yang berlaku pada surah Al-Baqarah. Kita tidak mahu jadi kumpulan yang ditindas, yang mustad'afin, dan ini membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu asallahu an ya'fu anhum. Kita fokus kepada perkataan ya'fu itu iaitu daripada perkataan afa, memaafkan, membiarkan. 35 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Maidah, surah Asy-Syura, surah At-Taghabun, dan kita akan perhatikan sebentar lagi pada ayat 99 bagaimana Allah memberikan kemaafan kepada dua kumpulan, tapi bukan kepada kumpulan yang memang mampu untuk berjuang, memang sihat, misalnya ada internet, ada kemudahan, lepas tu dia kata tak legi, kan, saya tak boleh dah, karat dah, lidah keras kan. Itu semua adalah alasan yang tidak diterima, dan kita perlu mengambil pelajaran daripada beberapa ayat ini. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. جاهنا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمين. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad disebut lagi. Lepas tu ketika Rasulullah berhijrah keluar dari kota Mekah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, moga Allah memberkatinya. Masya-Allah Safas. Ya. Maksudnya dalam kehidupan perlu ada hijrah ke arah yang lebih baik. Betul. Dan kalau kita melihat dalam siri hijrah baginda SAW, mesti ada peneman ataupun sahabat akrab yang bersama-sama. Maksudnya kena ada kekuatan lah. Kekuatan. Kadang-kadang untuk bila memberi semangat Ustaz, betul. Bila nak berhijrah kadang-kadang tak ada support. Betul. Dia hijrah sehari je. Hari kedua makan balik. Nak diet. Oh, okey. Contohlah. Itu dari segi makan Ustaz. Dari segi Kalau makan. macam Quran pun sama. Betul. Dia pergi program Quran, lepas tu rasa macam dah tak ada motivasi tu, dia pun senyap-senyap je habis dah kan. Tahun depan datang balik kan. Jadi bila ada kawan tu, dia boleh remind. Betul. Boleh mengingatkan. Itu sebabnya ekosistem ataupun environment, persekitaran itu amat penting, tapi jangan salahkan environment ataupun persekitaran. Pasti ada ruang, istilahnya sabil, jalan ataupun hilah itu kita kena cari strategi untuk mendapatkan teman, untuk pastikan kita boleh bergerak maju ke depan. Betul, kalau kita memang jenis orang yang tua betul, tak boleh fikir strategi kan, tak boleh nak tahu jalan nak pergi ke Madinah tadi tu, pasal jauh sangat. Kalau jalan je terus masuk kubur kan, yang itu maksudnya Allah kata it's okay. Itu yang kita akan bincang sebentar lagi ayat 99. Namun kita lihat dulu tajwid. Terima kasih kepada Safas. Tuan-tuan dan puan-puan ibu sekalian, kita nak singgah seketika ke bahagian ulang kaji bahagian tajwid kita, iaitulah fokus kita ayat pada 97, kalimah-kalimah, iaitu kita nak menyempurnakan hukum-hukum tajwid dan menjelaskan sebutan-sebutan pada kalimah-kalimah yang kita gariskan, antaranya seperti berikut. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina tawaffahumul malaikah. Innalladzina. Cuba innalladzi 1 2 3. Innalladzina tawaffahumul malaikah. Okey, bagus. Innalladzina, iaitulah yang pertama kita jaga inna, nun yang bersabdu. Jadi nama dia wajibal pun dah hukum dia kan. Kita kena baca dengung berapa rakaat? 2 harakat. Ustaz yang ramai yang kami kumpulan bawah ni ngaji ni. Kelas bawah pokok Ar-Ridwan ni dia. Jangan nak trik-trik Okey, 2 harakat. Inna, cuba. Inna alladzina. Masya Allah, bagus. Kan? Inna 1 2 harakat wajib al-gunnah. Kemudian alladzina, hujung lidah keluar sikit. Alladzina, cuba. Alladzina. Bagus, subhanallah. Yang ketiga, zalimi anfusihim. Cuba 1 2 3. Okey, baik. Zalimi, hati-hati Allah. Jumpa satu lagi huruf yang bila kita sebut hujung lidah keluar sedikit. Allah. Cuba. Allah. Allah. Tadi za innalladzina, yang ni Allah. Cuba. Allah. Allah. Kan hujung lidah keluar sikit. Allah. Tapi tetap ada tebal dia. Istilah dia tetap ada. Allah. Kan? Baik. Jangan tertukar dengan zai pula. Za ataupun za tu dia longgar bunyi. Dia tak bunyi macam Allah, dia bunyi za. Zalimin, zalim dia kata. Zalim. Patutnya betul lah kena sebut zalim. Kan. Selalu sebut zalim je. Okey. Itu yang ketiga. Seterusnya pada kalimah kuntum. Cuba. Kuntum. Nun mati bertemu dengan ta. Apa nama dia? Ikhfa hakiki. Dengung 2 harakat kan. Kuntum. Cuba. Kuntum. Bagus, subhanallah. Yang kelima, yang ni yang mencabar sikit, iaitulah kalimah mustad'afin. Pertama kita nak maintain, kita nak kemaskan huruf ta supaya tak bunyi tebal, dia tak bunyi isti'la, dia istifal. Ta, sebut ta. Ta. Lepas tu baru masuk dad. Ta.
Jangan pergi terus tot. Qalu kunna mustad. Jadi tot sebab terkesan dengan nak tebalkan huruf dha tapi ta terajak. Jangan ajak dia. Pasal dha jangan lantun. Huruf dha adalah bukan huruf qalqah. Kalau bukan huruf qalqalah. Jadi tepi lidah kita tu kena gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Tu pegang dia. Mustad. Cuba. Mustad. Tepi lidah kan. Mustad. Tuan-tuan puan-puan ibu ayah tak tahu sebelah tepi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan. Saya dah selesa sebelah kiri. Mustad. Tepi lidah sebelah kiri. Sebelah kiri ke kanan? Bukan depan. Depan jadi dal. Mustad. Kan? Ini tepi lidah. Mustad. Cuba. Mustad. Bagus. Sekali lagi ya. Mustad'afin. Cuba. Mustad'afin. Masya Allah. Jadi ingat lepas ni jumpa kat sini ke, jumpa dekat surah lain, ayat yang lain ke, huruf dad yang sukun, huruf dad yang mati, jangan melantunkan dia. Jangan hidup je. Mustadha fil arda. Bukan. Dia bukan huruf qalqalah. Terus. Qalu, okey. Alam takun ardullah. 1, 2, 3. Alam takun ardullah. Bagus, fokus kita pada kalimah ardu. Ra sukun, ra mati sebelum dia hamzah ataupun alif baris atas, maka ra bunyi tafkhim. Ard, cuba. Ard. Kan dia tak bunyi tipis. Qalu alam takun tipis. Lepas tu bu. Ba tepi lidah lagi. Ardu, cuba. Bagus. Yang terakhir pada kalimah ma'wahum. Yang ni banyak biasa tertukar pembaca baca dengan ain. Faulaika ma'wa ain sepatutnya hamzah kenal pasti pangkal rongga kerongkong kita. Cuba. Sekali lagi. Kalau mak K kan. Mak. Mak. Amboi ada hamas dia tu untuk berlatih. Cuba tukar dengan hamzah pula. Ma. Kalau ain? Cuba ain. Lagi. Kalau hamzah? Sekali lagi. Kalau kaf? Sekali lagi. Jangan buka mak, mak, lembut dia, mak. Kalau qaf? Maqa. Subhanallah. Maknanya setiap huruf tu kita boleh latih dia. Letak supaya nak apa? Hilah tadi ataupun nak latihan untuk kita mudah menyebut dia. Baik. Kita cuba hafal ayat 97 insya-Allah. Panjangnya. Cubalah insya-Allah mana kalimah-kalimah yang kita boleh insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaika. 1, 2, 3 ikut. Innal ladzina tawaffahumul malaika. Innal ladzina tawaffahumul malaika. 4 kalimah dulu. Innal ladzina tawaffahumul malaika. 1, 2, 3. Innal ladzina tawaffahumul malaika. Kan inna alladzi tawaffahumul malaika. 4 kan? Cuba sekali lagi baca tengok. 1, 2, 3. Cuba jangan tengok pula. Tengok ke depan. 1, 2, 3. Innal ladzina tawaffahumul malaika.
Alhamdulillah kata. Ingat? Oh Alhamdulillah ingatlah. Awak ingat? Ingat. Malaikah je kata. Tak apalah. Baru 2 kali ulang Ustaz. Okey. Oh, dia ulang banyak lagi ya. Banyak kali ulang. Sebab bila kita banyak kali ulang, InsyaAllah kita akan nampak kalimah-kalimah dia. Tambah-tambah, kita baru belajar tadi kan. Oh, apa dia maksud dia. Kan. Jadi dia akan bantu untuk kita mudah menghafal ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah daripada Al-Quran. Boleh teruskan ulangan. Kenapa? Kerana kita nak berehat sekejap. Yang ke mana-mana kembali selepas ini pastinya dalam My Quran Time, Quran Salat, Infaq. InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi kan. Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada 3 ayat pada hari ini Ustaz ya. Alhamdulillah pada ayat 97, 98, 99 dan ayat 97 menjelaskan kepada kita bahawa dalam hidup kita ini kita jangan bagi alasan Ustaz ya. Jangan menyalahkan kepada persekitaran kita, tetapi kitalah yang perlu bertanggungjawab untuk memilih mencari ruang. Dalam ayat yang ke-98 tu hilah, strategi, pelbagai strategi untuk menuju kepada kebaikan. Dan yang keduanya sabila ya, yahtaduna sabila itu untuk kita mencari jalan teknik-teknik ya, strategi dan teknik ataupun strategi dan taktik itu penting untuk kita melakukan anjakan dalam hidup kita. Dan ini asasnya pada peristiwa mereka yang berada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Tapi pelajaran itu diluaskan dalam hidup kita untuk kita merubah sosioekonomi kan, dalam keluarga kita. Nak belajar Al-Quran, nak memahami Al-Quran, kita kena ada strategi dan taktik. Ada yang kata saya sibuk kan. Kalau sibuk maksudnya strateginya carilah mungkin 10 minit ataupun setengah jam ke untuk apa? Untuk mungkin pada waktu malam kan. Taktiknya ialah habiskan semua makan malam apa sebagainya 9.30 sampai pukul 10.
jalan. Contohlah begitu Ustaz ya. Jadi ini memerlukan kepada orang-orang yang boleh melakukan ya, berfikir tentang strategi dan taktik tersebut, dan Allah memberikan kekecualian kepada siapa? Kepada lelaki, wanita dan juga anak-anak yang tidak mampu berbuat demikian. Mungkin orang tua yang tidak mampu merancang strategi ataupun taktik dan pelaksanaannya itu tak mampu. Memang tak ada duit nak berhijrah ke Madinah ataupun tidak kuat ya, kalau jalan mungkin tak sampai boom kan. Jadi perkara itu yang diberikan kekecualian oleh Allah pada ayat 98. Apakah yang Allah nyatakan pada ayat 99 sebagai satu kemaafan kepada mereka yang tidak mampu ini? Mari sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penonton yang budiman, kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-99. Kita ada dua kali kita baca ya'fu, afuwan. Kita nak tengok, dan akhir tu itulah pada afuwan ghafura. Hati-hati jangan kita lama dekat situ. Afuwan gha, tak boleh tanwin bertemu dengan ghain, iaitu izhar halqi. Mari kita cuba ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-99, iaitu maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maksudnya ayat yang ke-99 ini dikomentar oleh ulama bahawa ia adalah kesempurnaan kepada nikmat iman ya, dan lebih daripada itu ia adalah sebagai satu tawaran pujukan daripada Allah. Apa maksud sempurnakan? Kerana kesempurnaan iman ini Ustaz ialah apabila Allah memaafkan dan mengampunkan. Macam kita lah ya, kalau kita dah cuba beriman sebaik mungkin kepada Allah, tapi kita mesti ada rasa ya Allah banyak lagi kesilapan kan. Jadi bila Allah letakkan afuwan ghafura, Allah memaafkan, Allah mengampunkan, ia sebagai kesempurnaan. Maksudnya bersungguh-sungguhnya kita ada rasa kurang dan Allah menyatakan Allah boleh ampunkan. Ya, Allah boleh ampunkan, Allah boleh maafkan. Kalau tidak kita akan sentiasa rasa gelabah kan. Kita rasa ya Allah dulu tak belajar Quran, dulu baca kalau bahasa Inggeris tu memang macam orang London kan, tapi kalau bahasa Arab ni entah kata susah lah apa sebagainya. Kami ni ditindas sistem pendidikan tak macam-macam ya, disalahkan. Tetapi akhirnya Allah menyatakan bahawa kalau katakan kita memang susah nak cari ya strategi dan juga jalan untuk belajar tersebut, tak jumpa, moga-moga Allah ampunkan ya. Ini sebagai satu kefahaman. Dan lebih daripada itu dinyatakan bahawa sebenarnya orang kena marah ni Ustaz ya. Kalau kita tengok ayat yang ke-97 tu lebih kurang kalau cikgu cakap pada pelajar dia ya, siapa yang tak buat kerja rumah kita denda kan. Jadi siapa yang tak buat kerja rumah dah mula takut dah kan. Kecuali kalau katakan siapa yang sakit kan, kekecualian tersebut kita pun rasa okey. Tapi ada rasa tengok kawan kena denda tu, kita pun rasa betul ke entah cikgu tak percaya kita memang sakit. Dah surah MC ni kan ya. Jadi pada ayat yang ke-99 Allah memberikan satu penegasan. Macam cikgu tadi lah, betul saya maafkan pasal awak sakit kan, mana MC tadi, okey saya maafkan. Jadi Allah tegaskan kepada mereka yang memang tidak nampak strategi, tidak nampak jalan untuk melakukan perubahan, Allah menyatakan moga-moga Allah sentiasa akan memaafkan mereka. Wa kanallahu afuwan
ghafura. Sesungguhnya Allah ini adalah Maha Pemaaf. Maha Pemaaf apa? Kepada apa yang mereka tak buat, Ustaz. Maksudnya untuk berhijrah, dan juga ghafura itu adalah memaafkan, mengampunkan dosa-dosa yang lain. Ya, pasal bila maaf ini dia perlukan kepada satu kelembutan. Dan mengapa perlu kelembutan? Orang kena jerkah tadi tu, dia terkejut kan. Siapa tak buat kerja rumah, kita denda. Ni nampak ni kan, nampak pembaris panjang kalau zaman dahulu kan. Jadi yang tak buat kerja rumah tu dah mula takut dah. Ya, kalau siapa yang tak pandai baca Quran, tak faham-faham sampai umur 50 ni, bersedia kan. Kita pun dah takut kan. Kalau kita dah tengok pada dalam surah An-Nisa, kita pernah berjumpa dengan afala yatadabbarunal Quran, mengapa mereka tidak tadabbur Quran, ataupun kalau datang selain daripada Allah mesti ada konflik, ya. Jadi ayat itu turun pada orang munafik. Jadi bila kita dengar tu, alamak, saya ni dah umur 50 tahun, tadabbur Quran ni merangkak-rangkak. Saya ni memang ada sifat-sifat munafik kan. Bila kita rasa takut begitu, maka sebenarnya Allah memberi satu lataif, kelembutan bahawa Allah boleh maafkan. Allah boleh maafkan, tapi syaratnya apa? Kalau dah jumpa strategi ataupun jalan, kena buatlah. Jangan pula kami ni dah apa tadi Ustaz ya, dah karat ke, dah lidah kerah kan, keras. Sebenarnya bila Allah beri peluang itu, kita rebut bersama, dan kita ucapkan tahniah lah Ustaz ya pada siapa yang berada di studio, yang berada di bawah pokok, yang berada di gua kan ya, Al-Kahfi ataupun Ar-Ridwan, untuk terus bersama Al-Quran. Maka ini membawa kita kepada resolusi pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, kita ingin melaksanakan ibadah mengikut kemampuan, kudrat dan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, kita ingin terus melakukan hijrah untuk perubahan yang lebih baik dalam konteks dahulu daripada Mekah ke Madinah, tetapi waktu ini mungkin tempat kerja ataupun amalan harian untuk memastikan kita beranjak kepada yang lebih baik. Yang ketiga, mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk berdepan dengan cabaran, ya, kerana bercakap tentang kemaafan dan keampunan tadi Ustaz ya, sudah tentunya memerlukan ilmu, dan makin kita mencari ilmu itu tanda keseriusan kita untuk mendapat keampunan dan juga kemaafan daripada Allah. Pasal bila mencari ilmu ni Ustaz ya, dia kena patah balik. Patah balik dalam bahasa Arab itu namanya taba ataupun taubat. Sebenarnya yang hadir ke studio, yang duduk dekat depan TV kan kena patah balik tu kan. Kalau tidak, kita enjoy je pukul 12 ke bila-bila tu. Tetapi disebabkan kita ingin kembali kepada Tuhan. Kita mohon Allah terima taubat dan memaafkan, mengampunkan kita bersama-sama. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami tidak putus-putus mengangkat tangan, memohon, merayu, meminta, mengadu kepadamu ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Rahman, agar dihapuskan dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, wahai Tuhan yang maha pemaaf lagi maha pengampun, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Rahman, terima taubat kami ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Inna wa minhum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dan kabulkan doa kita sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Tarmizi. Kita juga mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan kita di studio dan juga di rumah. Dan terus kita ingin teruskan perjuangan kita bersama Al-Quran. Saya menjemput untuk menyertai tabung gerakan Al-Quran, sumbangan tuan-tuan, dan juga kalau ada perancangan Ustaz ya, mungkin program tadabbur di lokasi masing-masing, melatih pentadabbur contohnya, ataupun membaiki bacaan, boleh berhubung dengan nombor di talian, kerana kita ingin
memastikan semampu mungkin Al-Quran kita fahami, iaitu sebagai satu kesungguhan kita untuk berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri akan datang mendalami apa jadi kalau saya tengah belajar ini tiba-tiba di tengah Ustaz ya, tak habis lagi. Sudah dipanggil oleh Allah, Allah memberikan satu mesej yang amat besar menggembirakan. Kita nantikan dalam episod akan datang. Al-Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين